Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Pameran Dwi Tahunan 523 secara rasminya dibuka hari ini. Acara tersebut disempurnakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. 523 disertai lebih 525 pempamer. Ia dijangka menarik lebih 45,000 pelawat perdagangan dan 250,000 pengunjung. Cadangan bagi mengemaskini peraturan berhubung penggunaan kalimah Allah bakal dibentang dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Julai ini. Bagi tujuan itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan merujuk kepada Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang dipengerusikan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Perdana Menteri turut menegaskan isu kalimah Allah tidak perlu dipolitikkan. Ini kerana tindakan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi adalah selari serta tidak bercanggah dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Sesi persekolahan akan kembali pada bulan Januari mulai 2026. Kementerian Pendidikan juga merancang untuk awalkan permulaan kalender akademik sesi 2024-2025 kepada Februari 2025. Pengumuman itu diharap dapat memudahkan semua pihak terlibat untuk membuat perancangan awal dalam pelbagai aspek. Polis Kelantan bersiap sedia untuk menggerakkan anggotanya bagi mengawal keselamatan menjelang pilihan raya negeri PRN. Perancangan pihaknya setakat ini adalah mengekalkan kekuatan yang pernah digunakan PRU15 lepas. Selain soal keselamatan, bantuan kebajikan di tempat mengundi juga diutamakan. Syarat ketat bakal dikenakan terhadap syarikat telekomunikasi yang terlibat di bawah pendekatan model Dwi Rangkaian 5G. Tindakan bagi memastikan perkhidmatan 4G adalah menyeluruh dan berkualiti. Jelas Perdana Menteri peralihan kepada model tersebut akan bermula selepas pelaksanaan rangkaian digital nasional berhad mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Keengganan syarikat mematuhi syarat boleh mengakibatkan kontrak terbatal. Bekalan gula di Kedah terkawal dan mencukupi untuk penuhi keperluan pengguna. Justru KPDN negeri itu meminta penduduk tidak panik dengan dakwaan tidak sahih. Pemantauan turut dilakukan selain bekalan dibawa masuk ke kawasan yang didakwa ada kekurangan bekalan gula. Bekalan gula di Perak juga terkawal dan mencukupi tanpa sebarang kenaikan harga. Exco Negeri Perak berkata hampir 30,000 pemeriksaan telah dijalankan KPDN di seluruh negeri itu. Hasil pemeriksaan, hanya 5 aduan diterima berkaitan bekalan dan harga gula dan dengan kesemuanya telah diselesaikan. 8 barangan disenarai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Ia dilaksana bagi tempoh 27 Mei hingga 2 Jun untuk Pesta Keamatan dan 29 Mei hingga 4 Jun bagi Hari Gawai. SHMMP itu hanya berkuat kuasa di Sabah, Sarawak dan Labuan. Sebanyak 264 tapak 5G telah siap dibangunkan di Perak dan sedia untuk diakses pengguna. Exco Negeri berkata setakat April lalu, kadar ketersediaan perkhidmatan 5G di negeri itu telah melebihi 45.8% di kawasan berpenduduk. Digital Nasional Berhad menyasarkan 491 tapak 5G akan dibangunkan sehingga hujung tahun ini. Lebih 30,000 aduan diterima Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC sehingga April lalu. Kira-kira 11,000 daripadanya merupakan panggilan mangsa skam dengan jumlah kerugian 104.8 juta ringgit. Justru Perdana Menteri memaklumkan beberapa langkah kerjasama dengan negara lain giat dilaksana. Ini terutama berkaitan perancangan dan penilaian pengukuhan operasi NSRC. Kementerian Komunikasi dan Digital akan bekerjasama dengan kementerian berkaitan bagi meneliti keperluan mewujudkan undang-undang anti-ulat tiket. Ini bagi mengekang aktiviti itu daripada terus berleluasa. Pihak kementerian memandang serius isu penjualan semula tiket konsert pada harga tidak munasabah. 105 laporan diterima polis di seluruh negara sejak Januari lalu berhubung penipuan pakej umrah yang ditawar sebuah syarikat. Setiausaha PDRM memaklumkan sehingga kini 6 kertas siasatan dibuka. Siasatan mendapati syarikat berkenaan ada lesen perniagaan yang sah.
40 individu ditahan disyaki terlibat sindiket perjudian dalam talian dan pengurup wang digital tidak sah. Beberapa barang kes turut dirampas. Setiausaha Polis Malaysia memaklumkan tangkapan dibuat menerusi beberapa serbuan di ibu negara dan Selangor Jumaat lepas. Suspek terdiri lelaki dan wanita warga tempatan, China dan Singapura itu direman sehingga Khamis ini. Cubaan kali kedua pengasas Rumah Bonda Siti Bainon Ahmad Razali untuk tangguh pelaksanaan hukuman penjara 12 tahun atas kesalahan mengabai dan menganiaya bela gagal. Hakim Mahkamah Tinggi menolak permohonan itu selepas didapati tiada keadaan khas atau luar biasa untuk benarkan penggantungan pelaksanaan hukuman terbabit. Siti Bainon memohon penggantungan pelaksanaan hukuman penjara itu sementara menunggu rayuan terhadap sabitan dan hukuman didengar dan diputuskan Mahkamah Tinggi. Seorang pekerja penyelenggaraan didenda RM6,000 kerana memiliki 169 gambar dan video lucah dalam telefon bimbitnya. Tertuduh Mazlan Firdani Marzuki mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Ampang. Mahkamah mengarahkan tertuduh dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Jabatan Agama Islam Johor diminta siasat dan mengambil tindakan segera terhadap anjuran parti seks yang dijadual berlangsung 20 Jun ini. Esko Negeri memaklumkan pihaknya tidak membenarkan penganjuran parti tersebut dan memberi amaran kepada penganjur terlibat. Jabatan Pendaftaran Negara telah meluluskan 10,245 daripada 14,557 permohonan daftar lewat kelahiran bagi tahun 2022 sehingga April 2023. Antara faktor berlakunya kes daftar lewat adalah perkahwinan luar negara yang tidak didaftarkan di Malaysia, penceraian dan anak tidak sah taraf. Perak mewajibkan pemasangan CCTV di semua taska berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ia sebagai langkah pencegahan kejadian tidak diingini seperti penderaan dan pengabaian. Penguatkuasaan itu bagaimanapun tidak melibatkan taska di rumah. Seorang kanak-kanak maut dipaham buaya pagi tadi di Pulau Sumangat, Payau Sandakan, Sabah. Menurut Ketua Balai Bomba Sandakan, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada pukul 8.25 pagi. Mangsa seorang kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun. Seorang bayi lelaki berusia 5 bulan dan kanak-kanak lelaki 5 tahun cedera selepas tercampak keluar dari sebuah lori. Ia susulan kemalangan di Pontian Johor semalam. Ibu mereka turut cedera manakala bapa yang memandu lori berkenaan terselamat. Operasi penyelamat melibatkan 10 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Pontian baru. Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2023 bakal berlangsung serentak di 3 lokasi 27 Mei ini. Menurut Japan, program tersebut bakal diadakan di Esplanade Taman KLCC, Maidan Petrajaya Kuching dan One Borneo Hyper Mall Kota Kinabalu. Ia dijangkakan dirasmikan oleh Menteri KKD Fahmi Fazil. RTM merangka strategi komprehensif untuk perkukuh jenamanya di Asia Pasifik. Ini termasuk memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media baru. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran, setiap kandungan yang dikongsi akan dipastikan mampu menarik minat penduduk rantau itu. Menerusinya, jumlah audiens dan pendapatan RTM dapat ditingkatkan. Sebahagian penduduk komuniti orang asli di Kampung Pasir Linggi dan Kampung Aring 5 di Gua Musang, Kelantan memilih berteduh dalam pondok buluh ketika cuaca panas. Binaan khas itu dijadikan tempat berehat pada siang sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing menjelang malam. Baik, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Penyelarasan tarif elektrik kepada pengguna domestik golongan berpendapatan tinggi T20 akan diumum dalam masa terdekat. Pelbagai faktor perlu dilihat termasuk trend harga pasaran arang batu dan gas yang kini didapati stabil berbanding beberapa tahun lepas. Penyelarasan akan dibuat berdasarkan mekanisme pelepasan kos tidak seimbang bagi tempoh 6 bulan bermula Julai ini. Kerajaan bercadang memperkukuh ekosistem semikonduktor di Malaysia. Ia diharap dapat mencapai 15% bahagian pasaran bagi aktiviti pemasangan, ujian dan pembukusan menjelang 2030. Bagi mencapai matlamat berkenaan, penekanan perlu diberikan kepada pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam kalangan generasi muda.
Kaedah pelaksanaan sistem kutipan tol secara aliran bebas pelbagai lorong MLFF sedang diperhalusi. Selaras hasrat pelaksanaan MLFF pada 2025, mod pilihan pembayaran kepada pengguna akan dipelbagaikan dan tidak terhad kepada satu skim penyedia pembayaran sahaja. Ini dapat membantu pengguna atasi isu kekurangan baki ketika lalui gantri di Plaza Tol. 140 bilion ringgit jumlah pelaburan terkumpul sektor minyak dan gas di Johor direkodkan sejak tahun 2000. Petroleum Development Corporation berhad memaklumkan 124 bilion ringgit daripadanya hasil pelaburan Petronas dan Dialog Group. Kompleks petroleum bersepadu pengerang turut membuka 7,415 peluang pekerjaan. Pengeluar pesawat Airbus sedang mengenal pasti kerjasama baharu di Malaysia dalam melaksanakan inisiatif penyakarbonan sektor aeroangkasa. Presiden Airbus Asia Pasifik berkata pihaknya akan mengambil kira faktor kemampanan sebagai tunjang utama. Ini termasuk dari segi membaharui kumpulan pesawat. Sarawak rekod ketibaan 1.3 juta pelancong dengan perolehan hasil 3.27 bilion ringgit antara Januari hingga April tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Negeri optimis sasaran sehingga 3 juta pelancong tahun ini dapat dicapai. Ia dijangka boleh menjana sehingga 7.25 bilion ringgit pendapatan buat Sarawak. Melaka rekodkan 78.4% kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas MBPK tahun lalu. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri, ia melibatkan 3 kategori kebolehpasaran iaitu bekerja sendiri, majikan atau menyambung pelajaran. Antara inisiatif dilaksana, program memacu kecemerlangan saluran kerjaya pendidikan khas. Jualan bernilai 50 juta ringgit disasarkan pada pameran Harta Tanah Bumi Putra BPEX. Menurut Exco Selangor, pameran berlangsung pada 27 dan 28 Mei di Mid Valley itu menawarkan lebih 4,000 unit kediaman di Lembah Kelang. Individu yang tidak memiliki slip gaji, golongan B40 dan belia yang belum memiliki rumah digalakkan hadir bagi memohon skim jaminan kredit perumahan SJKP. 7 maut termasuk 4 kanak-kanak selepas bumbung di padang sukan seolah runtuh akibat ribut di Thailand. 18 individu lagi cedera. Ketika kejadian, kanak-kanak berusia antara 6 hingga 13 tahun itu sedang bermain di kawasan Dewan terbuka. Hujan lebat dan angin kuat menyebabkan bumbung Dewan tiba-tiba runtuh. Pusuruhjaya Polis Guyana mendedahkan insiden kebakaran di asrama sekolah menengah di negara itu yang mengorbankan 19 nyawa berkemungkinan dirancang dengan niat jahat. Bagaimanapun setakat ini, tiada suspek dikenal pasti. Presiden Guyana turut isytihar 3 hari berkabut di negara itu susulan tragedi terbabit. Bermula 4 Jun, pengeluaran permit umrah akan dihentikan sementara oleh Arab Saudi. Penangguhan dibuat bagi memastikan kelancaran urusan pengendalian haji. Kumpulan terakhir pemegang visa umrah dijadual berlepas pulang dari Tanah Suci pada 18 Jun. Di Afrika Selatan, angka kematian akibat wabak taun meningkat kepada 15 orang. Setakat ini, 41 kes taun di seluruh negara direkodkan. Rakyat menyalahkan kerajaan tempatan kerana gagal sediakan air pad bersih. Namun pihak pembandaran menyediakan air minuman bersih melalui lori tangki beberapa kali seminggu untuk kemudahan penduduk. Emiria Arab Bersatu UAE ungguli senarai pasport terbaik untuk dimiliki dalam Indeks Global Baharu firma perunding luar pesisir Nomad Capitalist. Ia lonjakan besar buat pertama kali bagi UAE selepas berada di tangga ke-32 tahun lalu. Ini berikutan keistimewaan perjalanan tanpa visa ke 181 lokasi, ketiadaan cukai pendapatan serta kemunculannya di banyak acara persada dunia. Syarikat aplikasi perkongsian video TikTok memfailkan saman di Mahkamah Persekutuan Amerika Syarikat. Ia susulan tindakan Gobernur Montana meluluskan larangan terhadap penggunaan aplikasi video berkenaan. Ia dilihat melanggar hak kebebasan bersuara yang dilindungi secara perlembagaan. Saudara, beberapa itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatil Hidayat Ghazali dan Fahatul Asyati Osman. Untuk paparan lebih komprehensif, saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
Saksikan